Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Tuan pengerusi surau yang saya kasihi, Tuan Imam dan ahli jawatan kuasa surau, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menunaikan solat fardu berjamaah. Memang itulah tuntutan kita di antara sunnah-sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat tuntut sekali, ya. Di samping selepas menunaikan solat fardu, kita mendengar sedikit tazkirah ataupun pengajian. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadisnya, salatul jamaah ini min sunanil huda, sunnatun min sunanil huda, ya, satu sunnah, satu cara amalan Nabi daripada banyak-banyak sunnah yang memberi petunjuk kepada manusia, orang yang datang solat berjamaah tu. Artinya solat berjamaah ni tuan-tuan, katalah tak ada kuliah pun, ia dituntut. Dan orang yang datang solat berjamaah itu banyak faedahnya. Dengan jelas Nabi sebut di akhir ayat, di akhir hadis baginda menyebutkan bahawa dalam satu hadis yang panjang riwayat Imam Muslim itu, orang-orang yang dengan sengaja tidak mahu solat berjamaah itu merupakan salah satu tanda ciri kemunafikan pada diri seorang yang mengaku beriman tadi, ya. Jadi alhamdulillah kita banyak panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni diberikan kekuatan oleh Allah taala untuk mengimarahkan rumah Allah taala. Tanda juga kita sayang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini saya bicara ke arah itulah, melalui tafsir ayat yang kita akan terus sambung dalam surah Ali Imran ini, masih lagi berkaitan dengan peperangan Uhud, yang dah berapa siri kuliah kita dah berkenaan dengan Uhud ini. Ayat daripada 144 hingga 145 surah Ali Imran. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutil aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'an wa sayajzillahu asy-syakirin wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Sadaqallahul azim. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat ataupun mati, terbunuh dalam peperangan, kamu menjadi mundur ataupun berbalik ke belakang ataupun jadi murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah Ta'ala sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati
melainkan dengan izin Allah Ta'ala, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, nescaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami akan berikan pula kepadanya pahala akhirat, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Tanda kita bersyukur ni dia, iaitu kita laksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, hidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada manusia ni, kepada orang lain merupakan satu fitrah. Kita cinta dengan awak, betul, dulu belum kahwin, itu fitrah biasa, sehingga sampai ke ambang perkahwinan. Sebab itulah naluri manusia. Begitu juga dengan para sahabat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sayang Nabi ni. Kalau dengan Nabi ni, kalau sembahyang pun, kalau dapat nak rapat, betul dengan rapat, bagi dempet melekat. Pernah seorang badui, orang kampung, dalam satu hadis Bukhari yang menyebutkan Zahir, seorang pendalaman ni, dia selalu bawa barang kampung pergi ke kota Madinah. Kerjanya itu selalu. Kalau kita ni tiap-tiap minggu bawa sayur-sayur pergi ke kota warisan ni, daripada kampung bawa kemari. Dan dia tidak putus, tak ketinggalan, mesti bagi pada Nabi sedikit hadiah. Dan Nabi pun sebagai balasan bagi balik barang bandar, bagi pada Zahir boleh bawa apa kampung, bertukar-tukar barang. Nabi suka dengan Zahir ni. Walaupun dalam riwayat menyebutkan Zahir ni bukanlah handsome pun. Handsome aku lagi, agaknya lah, tak handsome pun kata, hadis riwayat kata. Tapi Nabi suka dengan Zahir ni, pemuda ni. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni sifat baginda pada para sahabat ni, tuan-tuan, ya, main cak-cak apa tu, daripada belakang. Kadang-kadang tutup mata, betul. Nabi pernah buat pada Zahir ni. Dia suka dengan Zahir ni. Dia pegang belakang, daripada belakang Zahir. Dia pegang. Zahir pun apa sama pegang ni, hantar lah kan. Tapi bila tengok bau harum, wangi ni, Nabi ni wangi selalu. Tak macam kita kan, bau ketiak nak sembahyang jemaah ni, bau jengkol lagi, tak gosok gigi, durian sendawa tengah sembahyang, bau ganggu orang sembahyang. Nabi cukup wangi. Bila tengok wangi ni, macam pernah bau ke, tengok toleh rupanya Nabi, makin dia disandarkan lagi pada Nabi, supaya dia nak Nabi peluk. Tu sahabat, tuan-tuan, sayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila saya kata ayat ni masih lagi berkenaan dengan Uhud, ya, bila Allah Ta'ala sebut wa ma Muhammadun illa rasul, Muhammad ni tak lain, dia ni rasul. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelum Muhammad ni pun rasul, Nabi macam Muhammad juga. Ada rasul dulu mati, betul, ya. Ada yang mati dalam peperangan, ada yang rasul digergaji, dibaling batu, dihina dan sebagainya. Jadi Muhammad pun sama juga, Allah Ta'ala kata. Dan tak mustahil Muhammad ni juga boleh mati dalam peperangan Uhud ini. Nak bagi kuat semangat pada sahabat. Kenapa? Syaitan dalam peperangan Uhud ni, tuan-tuan, mereka laung. Syaitan ni jelma sebagai manusia. Dia kata, aku dah bunuh Muhammad dah. Geger, tuan-tuan, geger tau, gogor. Dengar orang yang paling disayang ni, komando ni, ketua ni dah mati, kelang kabut. Macam anak ayam yang kehilangan ibu. Satu ketua, ya, Muhammad. Dalam Islam juga pantang kalau bendera pun jatuh dalam peperangan dahulu. Bendera ni penting. Sebab tu pelihara raya tengok bendera banyak kan. Islam dah ajar haram kita jatuh kan, tak boleh. Islam pun dah ajar begitu. Sebab tu tak boleh ambil bakar. Berlaku dekat kampung saya gitu, sampai ke report polis dululah kan, menangis-nangis. Lepas tu buat lagi,
Dia ambil bendera orang lain, dia bakar. Dia tak puas hati. Kenapa? Kerana letak di jalan depan rumah dia. Jalan, bukannya di halaman dia, jalan depan rumah dia. Itu biasalah kan. Orang nak menarik betul, nak pancing kan. Cara perang macam itu. Jadi kita tak boleh segonyo-gonyo suka hati kita tanggal bendera orang bakar, tak boleh. Islam pun larang. Para sahabat dulu dalam peperangan, ada ketikanya sampai pemegang bendera ni dipotong tangan pun. Kapit lagi dengan tangan sebelah. Bimbang tentera-tentera yang lain nanti tengok, bendera tak ada, habis ni. Penting bendera. Satu syiar bendera ni. Bukan disebut sebahagian kecil, dah. Semua sebahagian-sebahagian dalam Islam ni untuk jadi satu kekuatan. Kita tak boleh kata ini sebahagian kecil, bendera sebahagian kecil, tuan ketua sebahagian kecil, duit sebahagian kecil, tenaga sebahagian kecil. Dah, semuanya sebahagian besar untuk menguatkan. Kalau satu kumpulan organisasi itu menjadi padu, jadi kokoh, semua termasuklah bendera. Sebab itu penting tuan-tuan, lambang kekuatan tadi. Bila tangan yang satu kapit ni pun dipotong, mereka guna bahu ni yang lebih ni, punya siapa? Punya penting bendera itu. Hinggalah akhirnya mati, sahabat lain pun sambar. Jadi apatah lagi Nabi Muhammad, saya kata tadi, orang yang amat dicintai ini, bila dikabarkan mati, orang kafir yang dengar pun, Muhammad mati. Dalam peperangan Uhud memang benar, Rasulullah SAW ni dikatuk kepala dia. Tersungkur Nabi, berdarah-darah kepala Nabi ni dalam perang Uhud. Gigi Nabi gugur. Tuan-tuan, ada sekarang ni pameran gigi Nabi. Saya tak tahu betul, wallahualam, gigi ya. Kalau pedang tu okey lagi lah kan. Ini kalau gigi Nabi, dikata rambut Nabi, kita tak beranilah nak komen itu betul-betul ke tidak. Nanti rambut atuk dia letak situ, nak dapat nama apa, wallahualam lah, kita tak boleh tahu. Benda rambut kan, dia jauh sangat, gigi tu. Ada sekarang kadang pameran dunia ni, sejarah Nabi, mungkin mungkin betul, mungkin tidak, wallahualam. Tapi memang sayang para sahabat dengan Nabi, sehingga Allah Ta'ala kata begitu. Bila Nabi tu cedera, jadi geger semua. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Kamu nak lari ke perang, ataupun kamu jadi murtad? Kalau dalam perang, maknanya kamu lari mundur. Kalau tak perang, kamu keluar dari agama Islam, murtad. Kerana apa? Tak percaya Nabi boleh mati. Ramai tuan-tuan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan dalam perang Uhud, ketika Nabi itu wafat, kota Madinah cukup sayu. Siapa yang tak sayang Nabi? Ramai sahabat, ada di kalangan sahabat keluar daripada Madinah, seolah-olah tak boleh terima kenyataan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mati, tuan-tuan. Betul, Allah Taala pelak ni ayat ni gitu. Contohnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah lari sampai ke Syam, kerana setiap kali dia nak naik menara, dia nak azan, dia akan mampir bilik Pak Imam. Ada kalau setengah masjid kan, Pak Bilal ada bilik Bilal, dia akan lalu bilik imam, baru dia naik tangga, naik mimbar. Begitu kalau di tempat saya lah. Keadaan dulu begitu. Bilal bin Rabah ni sebelum dia azan, dia akan ketuk pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali nak sembahyang. Jadi kerana sayu sangat, dia terlalu rindu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dia tak sanggup lagi azan, nak sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak keluar lagi. Dia akan terus menangis dan menangis. Ni Bilal bin Rabah terlalu cinta dengan Nabi, ya. Berpandukan hadis Nabi sendiri sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga orang yang beriman itu dia mengasihi saudaranya melebihi kasih pada diri sendiri. Maka itu pun diterapkan apatah lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kasih yang abadi. Allah Ta'ala betul. Tiada tandingi dia yang satu. Betul. Sedap tak saudaraku?
Boleh dah tu nyanyi Syam kami kasih, korang tak datang. Rugi. Ya. 2, sasih kepada Rasul. 3, pada mak bapak. Dan seterusnya. Jadi nombor 1 Allah, nombor 2 Nabi. Dan saya sebut tadi Bilal dia tak pernah terima ni, seolah tak terima lah. Kita taklah kata dia memang tak percaya, dah. Tapi tak boleh terbayang muka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia lari ke Syam. Maka Sayyidina Umar bin Khattab, bila dah lama tak dengar azan Bilal. Bilal ni azan sedap. Sebab tu sampaikan muazzin ni dipanggil apa? Pak Bilal. Nama Bilal bin Rabah. Kalau dia azan, burung akan ikut terus. Sama. Seronok sungguh Bilal kalau azan. Tapi sedap lagi kota warisan punya saya dengar. Sedap sikit lah. Sedap Bilal banyak. Ya? Memang begitu. Karamah Allah Ta'ala beri pada Bilal bin Rabah. Dia duduk di mana-mana tempat huru-hara, akan jadi tenang keadaan. Tu Allah berikan karamah kepada Bilal bin Rabah. Walaupun hodoh orangnya, hitam, rambut keriting orang Habsyi ni, Allah Ta'ala berikan kelebihan sehingga Nabi dengar tapak kasut, bunyi kasut siapa? Bilal bin Rabah dalam syurga. Tanda dia confirm orang masuk syurga, Bilal bin Rabah ini. Umar tanya, mana Bilal ni? Berapa lama dah tak dengar Bilal, tak nampak Bilal. Maka ketika itu juga Bilal bin Rabah di Syam, Allah Ta'ala mimpikan dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdetik ya, mungkin dalam hati dia itu petanda bahawa dia kena balik ke Madinah lah. Dah lama tak balik Madinah, kerana kaum kerabat Nabi, saudara, anak cucu Nabi masih ada di Madinah lagi. Dia pun balik. Ini satu kebetulan Allah Ta'ala nak temukan, nak balikkan lagi Bilal bin Rabah. Balik di Madinah tuan-tuan, punyalah suka para sahabat yang lain. Bilal balik. Mereka nak dengar, mereka nak kenang ketika Rasulullah SAW bersama mereka, Bilal di azan. Maka mereka minta Bilal azan, tapi Bilal tak mahu azan. Tak boleh, aku tak boleh azan tadi. Tak boleh, minta maaf, belum boleh lagi. Akhirnya sahabat ni pandai, dia guna siapa? Dia gunakan cucu Nabi SAW, Hasan Husin. Bila sahabat keluarkan Hasan Husin, ya Allah, Bilal menangis tuan-tuan, menangis. Tak tahan teringat Nabi. Nabi ni suka main dengan cucu. Macam tuan-tuan lah jadi atuk, betul tak? Kadang-kadang cucu ni lebih-lebih lagi dia sayang daripada anak sendiri. Sampaikan sayang dengan anak cucu ni, sampaikan buat salah pun biar je. Sayang, saya tengok biasa itu kadang-kadang. Kalau anak lain sikit, kalau cucu dah, dia tatang. Sampai Nabi kalau sembahyang pun cucu dia panjat apa dekat tengkuk dia ni. Nabi main bergurau dengan cucu, main kuda. Naik belakang, cucu naik. Bukan cucu, Aisyah pun naik, isteri dia naik. Tuan-tuan pernah main begitu dengan isteri? Nanti balik main, tak percaya, punya seronok. Tapi jangan depan anak dah besar, malu main dalam bilik. Main kuda-kuda jom. Naik belakang abang ya. Nanti abang naik belakang kau pula. Pengsan isteri. Nabi bergurau. Saya kata Nabi dengan isteri cukup sayang. Ya, dia bagi isteri gembira. Mandi satu besen dengan Aisyah. Satu besen tu. Siram Nabi, pancut dia. Dia pancut Nabi. Tu cara-cara Rasulullah SAW. Dia menyantuni isteri sebenarnya begitu, supaya isteri tidak rasa apa terlalu segan dengan suami macam Rasulullah kan. Walaupun Rasulullah ni suami mereka, mereka cukup malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bilal peluk Hasan Husin ni, cium sungguh-sungguh, ya Allah, menangis dia teringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya anak cucu ni, cucu Nabi ni minta apa? Minta Bilal bin Rabah azan. Tak boleh buat apalah, cucu Nabi kan. Azan juga tuan-tuan. Bila naik menara, tempat biasa, menangis lagi terduduk. Sahabat tanya kenapa tak boleh? Aku nampak bilik Nabi pun tak boleh. Sebab aku selalu ketuk pintu ni. Naik. Akhirnya dipapah naik ke atas menara, Bilal pun azan. Salah satu waktu solat fardu ketika itu Bilal azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan, Madinah sepi.
bila kali pertama sejak Nabi SAW wafat, tak pernah dengar laungan azan Bilal ni. Bila sekali dengar Allah Akbar, Allahu Akbar, suara yang cukup merdu, mereka terus ingat Nabi SAW. Yang menunggang kuda turun, yang naik unta turun, yang sedang masak letak pisau, dengar suara Bilal bin Rabah. Bila sebut lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar kali kedua, menangis semua. Mereka tahu bahawa Nabi SAW memang dah tak ada dah. Cuma itu azan daripada Bilal bin Rabah, kerana mereka teringat akan Nabi SAW nangis. Sirah menyebutkan ketika itulah tangisan paling kuat di dunia. Paling ramai di dunia adalah ketika itu. Hampir semua orang mudah menangis, cukup kuat, tersedu-sedu kerana ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat tu Bilal ni, dia punya aura tu. Ingat tuan-tuan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebut wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Bilal pula yang pingsan. Kerana apa? Sebut kekasih dia, sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh sebut nama Nabi ni, pengsan. Sahabat papa, azan tak habis Bilal ni. Kenapa? Tak boleh, aku tak boleh lagi sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saya kata tadi, sampai begitu sekali tuan-tuan. Sayangnya orang dahulu sahabat-sahabat dengan Nabi. Kita tak nak sampai macam itu kot. Tak ada nangis pun. Sekurang-kurangnya bila sebut Nabi Muhammad tu sambutlah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak tunaikanlah solat berjamaah ni. Buatlah apa yang Nabi suruh, sunnah-sunnah besar baginda sallallahu alaihi wasallam. Sambung perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanda kita cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Ta'ala kata macam Rasul. Artinya Rasul ni pesuruh, utusan. Pesuruh ni kalau segi bahasa ni kita sebut kasar bahasa tu, tapi pesuruh tu sama juga dengan Allah Ta'ala berfirman subhanallazi asra bi abdihi. Betul? Abdihi, hamba. Tapi hamba yang nama Muhammad ni di sisi Allah Ta'ala, pesuruh ataupun utusan yang Muhammad di sisi Allah Ta'ala, martabat dia terlalu tinggi. Bukan macam kita punya amat tu pesuruh dah, bukan macam hamba abdi biasa dah, tapi seorang yang cukup istimewa yang namanya Muhammad ni tuan-tuan. Tapi dulu ada isu lah. Saya suka sebutkan isu ni. Kita nak bina kebenaran sebenarnya, bukan saya nak melihat mana-mana. Dulu ada isu mengatakan bila seorang ulama kata Muhammad ni, Nabi ni lahir biasa je, sama macam kita, tak ada apa-apa Muhammad ni. Satu ulama kata gitu. Dan bila satu ustaz lain, ulama kata mana boleh, Muhammad ni lahir tak macam kita, dia lahir dia istimewa. Betul? Jadi ada orang lagu-lagakan ni benda-benda antara orang-orang ulama ni. Jadi kita yakin bahawa orang ulama yang mengatakan Muhammad tu begitu, dia tidak menafikan keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia Muhammad ni macam ayat ni kata, dia ni macam Rasul dulu, orang juga lahir daripada melalui jalan yang sama, tanpa menafikan keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama takkan tak tahu. Memang Nabi keluar berangkat, jadi melangkapnya Nabi keluar, subhanallah, betul, alhamdulillah sebutnya, bersin. Nabi Muhammad lahir, setengah riwayat mengatakan dah terpotong, dah khatam dah. Dan Nabi Muhammad lahir memang dah putus tali pusat dah. Itu tak payah cerita lah. Jadi nak melagu-lagukan, dia jadi gaduh. Saya isu begitu pun. Jadi kita bagi tahu tuan-tuan bahawa tak payah dibesar-besarkan, yang kita kena selesaikan dengan baik. Kita anggap dia tu baik, ya. Yang ini betul, yang ini pun dia cakap begitu, bukan maknanya apa? Bukan maknanya dia menafikan keistimewaan, kemujizatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang tok guru, seorang ulama takkan tak tahu sejarah Muhammad ni. Jadi kena hati-hati tuan-tuan. Sekarang ni macam-macam sikit ya. Ya. Kena ambil statement ni, ni ucapan ni macam mana, ceramah yang macam mana.
Lagi-lagi cakap Tuhan Harun kan. Bahaya ni. Ya, benda-benda Syiahnya lagi macam-macam ajaran yang pada akhir zaman ni cukup banyak. Sebagaimana saya sebut, kita jumpa satu kumpulan tarekat sesat. Ya. Dalam Futuhatul Haqqaniyah kitab tu, mereka mengatakan macam-macam lah tentang, saya kata ceritakan tentang bulan Safar. 70,000 bala akan turun pada setiap hari Rabu penghujung bulan Safar. Nampak? Tak boleh keluar pada bulan Safar kecuali darurat dan sebagainya. Ini ada. Sampai ajaran tarekat pun sampai begitu. Sebab itu kita jangan suka ambil jalan pintas dah tuan-tuan. Ya, hati itu memang jiwa itu semangat nak bertaubat, nak berubah. Nampak orang ni cantik pun amalan dia dan sebagainya, kita terus je masuk tanpa kita melalui proses-proses permulaan daripada naik anak tangga itu step by step. Ini bahaya. Sebab itu banyak yang kita dengar orang-orang ni walaupun kelulusan tinggi boleh ikut pula dengan ajaran-ajaran sesat. Ini kita perlu berhati-hati. Ya. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah samalah betul. Rasulullah macam kita, ada kalanya dia menangis. Rasulullah ada kalanya dia ketawa. Rasulullah, saya sebut tadi, Rasulullah pun bergurau. Rasulullah sebagaimana kita tahu, baginda juga bergurau macam tuan-tuan bergurau dengan kawan-kawan. Nabi ni tuan-tuan, banyak cukup hadis mengatakan orang yang baru Islam bukan sejak aku Islam aku tak pernah nampak Nabi masam dengan aku. Kita berapa banyak kita jumpa orang jeling semacam merengut, salam pun mata jaga kau, hutang kau bayar. Nampak? Nabi, para sahabat semua kata Nabi tak pernah marah dengan para sahabat kecuali melakukan perkara mungkar, menyala-nyala merah mata Nabi. Kalau Nabi bersalam, berjabat tangan dengan sahabat, Nabi tak akan tarik dulu tangan, kecuali sahabat dulu yang akan lepaskan tangan. Itu perangai Nabi. Nabi kalau jumpa para sahabat, Nabi akan sebut dulu Assalamualaikum. Tuan-tuan tak akan sempat punya cakap Assalamualaikum dulu. Kecuali tuan-tuan nak masuk, kalau sahabat nak masuk rumah Nabi, baru sempat Assalamualaikum dulu. Rasulullah ni dia, Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia. Kita baru nak Nabi dah Assalamualaikum, dah tak sempat. Macam mana nak lumba Nabi ni? Jumpa dia mesti salam dulu. Lepas tu kalau berjabat, kita tarik dulu, dia dah lah. Tapi bukanlah lepas ni semua tak nak tarik. Salam aku lama, orang lain nak salam juga, nanti berlaga dah. Maksudnya apa? Cukup tertib. Nabi salam, Nabi itu ada makna kasih sayang, ukhuwah antara sama orang Islam. Salam tu, berjabat tangan tu biar betul-betul. Ini sikit je. Sikit ya. Lepas tu tak pandang muka aku sakit jiwa, dia gini salam. Itu salam Yahudi nama. Ya, salam Yahudi gitu. Dia salam tapi dia tak pandang muka kita. Salam Kristian Nasrani ni macam mana? Pandang tapi dia masam muka, dia beliakkan minyak mata. Ada makna. Jadi salam Islam ni pandang dengan rasa apa? Dengan rasa penuh kasih sayang, mesti senyum. Ya? Nabi kalau tersenyum, hadis menyebutkan sampai nampak kadang-kadang gusi Nabi, geraham Nabi pun sampai nampak. Tapi taklah ketawa Nabi macam kita. Satu surau dia, betul tak? Ketawa dah tu. Nabi tersenyum macam biasa dan selalu tersenyum. Sebab tu orang suka dengan Nabi, dengan sahabat. Seorang ahli sejarawan, saya pernah baca satu buku, dia menceritakan tentang perangai akhlak Nabi ni dan keadaan Nabi ni. Dia buat kajian, dia kata bahawa kalau Nabi ni yang nama Muhammad ni ada sekarang ni, dia kata perempuan tidak akan dapat tidur, kata dia. Begitu sekali. Kerana orangnya tampan, akhlaknya tinggi, cukup baik. Orang handsome, senyum, Allah tergila-gila. Yang orang lelaki, pekaji ni kata, yang orang lelaki akan cemburu dengan Rasulullah SAW kerana semua kelebihan ada pada diri baginda. Itu hebatnya Nabi, tuan-tuan.
ya. Sampai kadang-kadang Ummu Salamah itu dipinang oleh Rasulullah pun tak percaya. Betul ke Nabi nak pinang aku ni? Udahlah dia janda, betul, anak ramai, Nabi nak pinang dia. Oh ya Allah, bukan ini satu keistimewaan kepada mereka, tuan-tuan. Ya. Tengok bagaimana akhlak Nabi. Ya. Walaupun Nabi ni disakiti, Nabi kalau orang sakiti dia tak ada apa-apa. Kau nak cakap lah Nabi tu apa? Kalau kita ni orang lain, engkau ni mana punya orang? Ini Jawa mana punya ni? Ini mana kau ni, apa ada? Apa pandai-pandai? Cakap lah. Nabi kalau orang hina dia tak rasa apa. Kau baling apa? Kau buat apa Nabi? Nabi tak ada apa. Tapi jangan agama Islam dihina, Nabi cukup pantang. Jangan langgar hukum agama, Nabi pantang. Nabi ajar kita gitu. Tuan-tuan boleh buat gitu. Orang hina kita, datang tombok budak ni kan. Memang nak lepas gerak. Nabi tak, dia senyum aja. Kau nak cakap apa tentang Nabi, tentang dia, cakap lah. Keturunan kata tak baik, cakap lah. Nabi tidak akan buat balas, tak akan apa-apa, tak akan rasa marah. Ya. Sebagai contoh seorang tua perempuan Yahudi yang kerjanya duduk di pasar tiap-tiap pagi buat apa? Hina Nabi, betul. Muhammad tak betul, bawa agama, menyalahi nenek moyang. Tiap-tiap pagi dia ceramah, nenek tua Yahudi ni, orang tua ni, buta pula tu. Dia tak tahu tiap-tiap hari yang bawa makan, yang bagi dia makan suap dalam mulut dia siapa? Nabi SAW. Dia tak tahu. Dan Nabi pun tak cakap, lantaklah kat dia kalau kita bagi makan kau. Hina juga Nabi tu. Nabi boleh terima. Cukup kuat betul Nabi ni. Sampai ketika Nabi mati, wafat, tuan-tuan, Abu Bakar bertanya pada Saidina, pada anaknya Aisyah. Aisyah ni kan anak dia kan, kahwin dengan Nabi SAW. Dia tanya pada Aisyah, wahai anak endaku, apakah amalan yang aku tak buat lagi yang Nabi dulu buat? Sahabat nak ikut ni. Sebab sahabat ni, sebab Nabi ni apa? Uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surah Al-Ahzab. Bagi kamu, pada diri Muhammad itu contoh yang paling baik. Jadi sahabat ni berlumba, apa Muhammad buat, mereka juga nak buat. Aisyah kata, Rasulullah setiap hari bagi makan orang yang maki dia tu dekat pasar tu. Nah, Abu Bakar nak buat, siapa maki aku? Ya tak ada pula. Artinya aku jauh. Tak sehebat itu dugaan macam mana Nabi SAW. Abu Bakar pun bawa roti, bawa makanan. Orang tu tengah apa-apa pengeromet. Masih maki Nabi lah, apa suap mulut. Suap. Diam lah kan, mulut bagi suap, diam. Masuk mulut, dia keluar, dibuang perempuan tu. Siapa ni bagi makan tak macam biasa? Selalu makanan tu halus, baru masuk mulut aku. Ini keras-keras. Udahlah orang tua ompong. Betul tak? Apa ni? Ini orang ni bagi tak faham bahasa. Tak tahu ke orang tua ni tak ada gigi? Bahkan masuk, jahat betul. Tahu pun dia. Menangis Abu Bakar. Kenapa? Tak terfikir Nabi boleh buat begitu. Sampai peringkat apa? Menghalusi makanan kepada orang tua yang maki dia tu. Nabi lembutkan dulu makanan tu, baru Nabi SAW suapkan dalam mulut perempuan. Jadi tinggal ngelak je lah. Macam orang makan bubur kan, sedap, tak payah kunyah kuat-kuat. Bila Abu Bakar bagi begitu keras, marahlah dia. Abu Bakar menangis, menangis tuan-tuan, kerana tak terfikir begitu pun Nabi boleh buat. Abu Bakar kata, orang yang bagi makan kau tu dah tak ada, dah meninggal. Yang bagi makan kau tu selalu adalah Nabi Muhammad SAW yang kau maki. Perempuan tadi tu pun terperanjat lah kan. Terperanjat apa budak sekarang kata? Terperanjat beruk. Beruk tu kau terperanjat, dia punya bercicit tu pelujak dia pun. Saya pernah lastik kena buntutnya. Tu terperanjat beruk. Sebab ni orang panggil terperanjat beruk. Begitu. Kaget. Daripada marah begitu dengan Muhammad, terus rasa apa?
penyesalan yang tidak terhingga, menangis dia, terus dia masuk agama Islam. Tu akhlak kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud pula mengkhabarkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Abdullah bin Mas'ud dia jumpa Nabi. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata pada aku, satu hari dia kata, wahai Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, iqra' alayya, bacakan aku Quran wahai Abdullah bin Mas'ud. Hei, Abdullah bin Mas'ud, dah lah, mula-mula tak nak. Siapa nak tuan-tuan nak baca Quran depan orang yang hebat Quran? Boleh. Silap-silap jadi imam ni, kalau belakang tu ada syekh-syekh besar, hei, boleh blank, lupa ni. Ya main, tak ada try satu kali. Belakang Ustaz Zairul ada, Imam Cukran, tok orang-orang besar, syekh-syekh Arab ada belakang. Tiba-tiba kita disuruh baca jadi imam. Tempat saya dulu saya cerita, kawan saya memang betul, surau tu goyang. Goyang. Surau lama kan surau kayu, bajunya basah berpeluh-peluh, goyang bukan belakang, bukan apa aja, bukan orang hebat pun, Usaini je belakang tu. Pun bergigil lah, basah lillahi ta'ala. Saya ingat lagi ni kisah ni, sampaikan dia nak berhenti. Macam dia, saya tengok agak dia teringat, batal nanti nak berhenti. Menggigil ni, baju dia basah, memang basah. Ketika itu solat fardu lah, sebelah malam, saya ingat lagi. Ketika itu saya pun muda kecil ni dah tua lagi lah kot. Lari kot dia kata. Masa tu muda lagi, bawa peluk, duduk. Tengok tuan-tuan, begitu fitrah kita, sifat manusia begitulah. Macam dia masuk, Nabi suruh aku baca Quran. Dia kata pada ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil. Aku nak baca kepada engkau wahai Muhammad, ya Rasulullah, sedangkan kau yang diturunkan Al-Quran. Artinya kau lagi arif. Tak maulah. Maka Nabi kata apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku suka sangat, lebih suka mendengar bacaan selain daripada bacaan aku. Tu cara nak dapatkan khusyuk tuan-tuan, nak mengamati makna Quran ni. Ya. Maka faqara'tu suratan nisa. Abdullah bin Mas'ud kata, aku pun bacalah surah An-Nisa hatta balaghtu, sehingga aku sampai pada ayat apa? Wajidna bika ala haula'i syahida. Sampai situ, fara'aitu ainai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahmilani. Maksud kata, ketika aku sampai baca ayat tu, wajidna bika ala haula'i syahida, aku nampak air mata Rasulullah ni keluar daripada mata, menjejeh-jejeh deras, bukan saja sikit tak, tahmilani turun jelas deras, laju. Nabi menangis. Artinya Nabi nangis ni paling banyak ketika dia apa? Membaca Quran ataupun dia mendengar akan Al-Quran. Ni saya nak sebut fitrah, sifat manusia ni tuan-tuan. Nabi menangis. Lagi-lagilah Nabi ni orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh menangis ke baca Quran ni? Ketawa dia lah kot. Fa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Quran, kamu dengar, kamu kena ambil perhatian, kena tadabbur dengan apa yang dibaca tu. La'allakum, semudah-mudahan kamu beroleh rahmat. Ini dah orang tadarus dia bising. Baca Quran, orang baca Quran dia bising. Kalau nak bising balik, jangan ganggu orang baca Quran ni tuan-tuan. Kita kadang-kadang boleh juga menangis. Menangis kenapa? Sakit jiwa dengan orang tu baca. Menangis juga. Kelotak baca ni. Payah. Sampai Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebut, dia kata, menangis ketika membaca Quran ni tuan-tuan merupakan apa? Dia kata syiar, sifat bagi orang-orang arifin. Maksudnya orang bijak pandai, kerja dia kalau baca Quran menangis, juga merupakan syiar bagi orang-orang yang soleh. Imam Ghazali kata pula apa? Siapa baca Quran mesti kena menangis. Imam Ghazali kata kena menangis. Walaupun dia tak boleh menangis, tapi dia kena menangis juga. Kenapa dia tak boleh tahu kena menangis? Itu.
Faham maksud saya? Macam Ghazali. Kenapalah aku bodoh sangat dalam baca Quran tu? Aku tak tahu makna. Dia kena menangis. Kenapa dia tak faham Quran? Sampai begitu sekali. Sebab itu membaca Quran ni dituntut menangis. Kecuali dalam solat. Jangan dalam solat. Tapi dalam solat ni kadang-kadang kita menangis. Kita tengok Pak Imam ni kan, kadang baca Quran ketika sembahyang memang menangis. Itu bukan disengaja dan bukan dibuat-buat menangis, tetapi kerana apa? Tadabbur dengan ayat Quran tadi, faham makna apa yang dia baca. Memang tuan-tuan, kita akan tersentuh jiwa kita, boleh menangis tanpa sengaja. Bukan kita sengaja, memang boleh terjadi. Kalau kita sembahyang ialah nak kata khusyuk macam mana kita ni kan, kita mintalah kepada Allah Ta'ala dapatkan khusyuk. Sekurang-kurangnya kita fahamlah apa yang kita baca tadi. Dia akan memberi kesan pada diri kita, InsyaAllah. Jadi kita, tuntutan datang lagi pada kita baca Quran, memahami bahasa Al-Quran, tafsir dia sekurang-kurangnya. Saya kata dulu, kalau tak tahu satu persatu ayat itu, tapi kita tahu yang kita baca ni berkenaan dengan apa. Jadi seronoklah bila kita membaca Quran. Nabi SAW, apa makna ayat tu tuan? Wajibna bika ala haula'i syahidah. Kami datangkan engkau Muhammad atas mereka ni, maknanya umat ini, syahidah, sebagai saksi. Maknanya tanggungjawab besar tuan-tuan. Muhammad ni, walaupun Muhammad tu kekasih dia, tetapi Nabi lah manusia paling berat diberikan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saksi ni penting. Sebab tu kalau kahwin nikah pun tak ada saksi sah. Tak sah. Tak sah saksi. Penting tu. Sebab dia kata tak sah boleh lagi sekali. Terkulat-kulat orang nak kahwin tu. Dah tak susah kan? Berpeluh-peluh lagi. Saya biasa menikahkan orang ni memang menangis budak lelaki. Bukan kita kerjakan dia, dah. Dia rasa apa? Yalah biasa kan. Berakhir zaman bujang. Biasa. Kadang saya kebanyakan saya nikah dengan orang, dia lepas nikah tu aja dia akan budak lelaki yang nangis. Tengok perempuan steady je senyum. Budak lelaki yang nangis ketika itu. Lepas lega. Kat rumah lagi 24 jam menghafalkan, aku terima nikahnya. Tiba-tiba saksi RM20 disebut. Tak sah. Tak ada. Saya kata geram. Saya kalau bawa saksi, saya ajar sungguh-sungguh, jangan sibuk. Tak saya kata, cuma dengar. Kamu tak dengar, cakap okey. Kalau tak dengar, saksi baru boleh kata apa, saya tak dengar lah, ulang lagi. Itu boleh. Sebab saksi dia kena dengar. Ijab dan kabul. Bukan dia yang kata tak sah. Saya jumpa yang sampai dia tuding pengantin tu, ya Allah, Pak Imam diam aja, saksi RM20 dia gitu. Tak boleh ni ni satu nafas lah. Macam-macam ragam tuan-tuan. Tiap-tiap minggu ada orang nikah ni. Seronok masuk. Allahu Akbar. Manusia ni makin banyak tuan-tuan. Sini pun masih lagi siapa Ustaz? Pak Ed lagi. Tak haji tu yang bolot dia orang ni. Minta dengan Ustaz Alim. Kalau ada program minta sini orang. Dah ramai ni. Sini saya kata desa Wista pun orang Pak Ed lagi tu. Baik lagi banyak. Macam saya memang aku pulun lah. Aku punya jajahan. Dulu tak banyak, tak ada banyak, tapi di Singapelik Sepang Putra tu, Gold Coast tu, taman dia begitu banyak, Seri Bayu Dalam, banyak umat. Saya kata tak kira waktu cuti sekolah, hampir setiap minggu ada orang kahwin. Manusia ramai sekarang, bukan apa yang mati. Masya Allah, tadi pun mati seorang kecil lagi, mati budak darjah 6. Orang kampung saya yang kahwin, yang beranak, yang mati. Begitulah sunnah alam Allah Ta'ala. Kita boleh lihat sebenarnya, ya, begitu Allah Ta'ala buat. Yang mati pula 2-3 hari, yang banyak ni 2-3 kali lelaki semua. Dah makin kurang lagi lelaki. Allahu Akbar. Perempuan yang banyak ya, selama dah 3-1. Haji kahwin 3. 3 nisbah 1, lelaki 1, perempuan 3 tuan-tuan. Saksi, saya kata satu saksi tadi, ke situ pula pergi kan. Berarti memang betul saksi itu tanggungjawab dia apa? Tanggungjawab dia besar. Dia wajib dengar. Lebih-lebih lagi saksi yang mana? Bukan saksi yang nikah tu, saksi yang dalam borang tu, yang mengatakan budak ni anak dara, rupanya dah tak ada dara. Kau tanggung di akhirat besok.
Kerana nak kahwin senang. Betul? Dan sekarang dengan menipunya sijil nikah, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan jangan merungut lah. Setiap kali anak perempuan nak nikah sekarang, tak kira anak keberapa, mesti undang-undang ni sekarang nakkan apa? Sijil nikah mak bapa. Sebab sekarang dah ramai banyak penipuan yang berlaku. Sampai yang kena tangkap ni pun orang pejabat juga dulu kan. Yang kes nikah sedikit ni yang baru-baru ni, orang di penjara 1 hari 11,000 kena denda. Dia tak malu. Jadi ini kita kena, ialah zaman sekarang ni macam-macam tuan-tuan. Orang dah tak, orang lanyak je, yang penting dia dapat. Tu. Baik, muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya sebut tadi tentang bagaimana Nabi menangis, ya. Atuk dia pakcik dia mati, dia nangis. Cucu dia mati, dia menangis. Isterinya menangislah macam kita juga. Tapi nangis Rasulullah berpada-padalah, tak macam kita. Pucuku mati, kata dia, engkau kahwin meneng. Dah tahu ya. Begitu. Jadi macam gelak, orang dengar gelak. Sebab saya cakap ni, sebab hakikat kita saya nampak dalam saya. Tapi yang mati tu kakak dia. Kakak aku seorang enak, dah tua tu. Saya duduk kat depan, orang tu kat dapur dengar saya. Masya Allah. Begitu melaung-laung tuan-tuan. Ada yang tumbuk dinding. Anak dia meninggal dunia kan, anak buah. Saya nampak dia tumbuk, dia sepak. Dengan gaya kononnya cara tu betul lah. Betul, suruh ngaji tak mau, dah jadi macam orang Arab jahiliah cara, ya. Merokoyak-koyakkan baju dan sebagainya. Itu tak betul. Jadi bila menangis itu pun nangis, ya, berpada. Aisyah pun isteri Nabi menangis. Dan kali di antara pernah satu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ini, dia menangis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baru dikuburkan. Ya, Nabi, selepas Nabi dikuburkan, Aisyah dia bersyair. Aisyah ni bersyair tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya saya ingat syair Aisyah ni, dia kata, wahai seorang manusia yang tak pernah tidur di tilam yang empuk. Nampak dia syair sampai dia tengok, kata orang-orang sekarang kata apa, kubur masih merah tu, dia berdiri, dia menangis. Aisyah ni, dia teringatkan suami dia. Walaupun seorang yang hebat, seorang yang punya segalanya kalau nak, tapi orang yang mati ni dulu hidupnya di dunia hanya tidur di mana? Tidur di tikar, tempat keras saja tuan-tuan. Ya, Nabi tak tidur di Spring Dreamland, tak ada. Sebab apa tak tidur Spring Dreamland? Sebab dulu tak ada. Artinya Nabi taklah macam orang puasa-puasa lain lah. Kalau sebut ketua negara, pemimpin ni, orang akan bayangkan apa? Istana, singgah sana yang hebat, betul. Bidadari yang cantik-cantik. Mereka bayangkan gitu. Sebab tu bila orang-orang luar datang cari nak tengok Nabi, ini Muhammad. Kalau bertidur sampai berbekas di badan, dengan apa? Pelepah-pelepah korban. Bukan saya suruh tuan-tuan buang tilam tu, dah. Tak buang bagi aku. Bila aku jual, lelong. Pakailah. Tapi Nabi ajar pada kita apa tuan-tuan? Ajar bahawa dunia ni bukan matlamat. Sekadarnya cukup, Nabi kata. Bukan itu kita kena kejar sampaikan harta kita banyak, semua kita himpun, hamburkan pada dunia. Padahal naik haji belum. Beratus-ratus ribu, berjuta hanya pada dunia. Sedangkan tuntutan yang lain, padahal kita mampu, dah ada cukup keperluan, tapi kita berlebih-lebihan. Nabi ajar gitu. Nabi nak apa semua boleh dapat. Dia doa dengan Allah Ta'ala aja, dia boleh dapat Spring Dreamland, tilam empuk kan, boleh dapat. Tapi Nabi tak begitu, dia ajar kita. Sehingga kan Aisyah sebut balik supaya kita ambil pengajaran lah. Wahai manusia yang tak pernah kenyang dengan roti dan gandum. Menangis lagi. Dia bersyair tu pada kubur Nabi. Menangis dia. Artinya Nabi SAW ini makan dia tak pernah kenyang. Nabi sebut orang Islam ni makan hanya dengan satu usus. Kita ada usus besar, betul, ada usus kecil. Nabi sebut kita makan dengan apa? Satu usus. Ya, tuan boleh faham lah kalau tengok macam mana
Nabi ni yang dikatakan jarang, tidak pernah sakit, jaranglah penyakit kronik. Nabi kalau makan, kalau gandum pun Aisyah kata bukan gandum yang first class tu. Gandum macam kat Malaysia ni tu dah tak sedap kan. Tuan-tuan pergi tengok kalau roti di Arab sana, macam mana punya wangi, punya manis, betul? Mereka cukup kadang-kadang makan tepung tu diuli, bungkus ikat kat kain pakcik, tepi jalan, boleh duduk tepi jalan, buka makan gitu je. Gandum dia cukup sedap. Itu yang betul-betul lah. Kita sebab dari import kan dah lama, kita punya tepung tak sama. Cap sawah apa? Cap kan? Tak sama macam yang original. Nabi walaupun duduk sana, tempat itu ada banyak, Nabi tak pernah makan. Aisyah kata gandum tu sampai kenyang, dan gandum yang first, yang grade, yang baik sekali. Aisyah juga kata, wahai orang yang tak pernah memakai sutera, dia kata. Artinya Nabi ni tak pernah pakai pakaian yang mahal-mahal. Kita mesti pakai pakaian mana? Nak pergi Giant ni, nak pergi Giant, nak pergi Giant ni. Kalau tidak ni, pasal lambat ni tak main lah, kata dia. Nabi pakai pakaian Nabi murah tetapi bersih. Macamlah baru macam mahal. Sebab isteri dia kan, kalau kita sekarang digosok betul kan, cantik, udahlah kusuk masai, macam pergi cari lokan punya baju buat sembahyang. Nabi pakai cantik-cantik, orang ingat baju hebat, bedak rupanya. Aisyah kata baju murah. Tengok sendirilah bagaimana Fatimah bila berkahwin, betul, tampal sana tampal sini, sahabat sampai ke menangis, heran tengok, Fatimah nak kahwin macam ini ke? Baju Nabi kata ini yang paling cantik dah. Fatimah punya anak punya baik kan, ikut dia cakap bapak ni. Berpada tunjukkan kesederhanaan pada Nabi. Dia bila dia kata Nabi ni tak pernah pakai sutera, maknanya segala pakaian Nabi ni bukanlah pakaian-pakaian yang mahal-mahal, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak kalau kita nak cerita tentang Rasulullah, kenang balik siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi idola kebanyakan manusia, apatah lagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama bila satu ketika seorang lelaki juga datang pada Rasulullah. Anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki ni dia nak apa? Dia nak Nabi ni angkat, naik dia ke atas kuda, atas unta. Orang ni, sahabat ni, bila Nabi buat pegang ke Nabi yang buat mereka punya kepentingan ni, Nabi cukup suka, mereka cukup suka. Macam saya katakan, kalau dipeluk tu, biar Nabi peluk terus, tak apa, seronok. Datang pula seorang lelaki, dia kata, ya Rasulullah, tolong naikkan aku di atas seekor unta. Maka Nabi pun gurau. Ini saya kata gurau Nabi. Dia kata, inni hamiluka ala waladin naqah. Okey, aku akan naikkan engkau di atas seekor anak unta betina. Orang tu nak Nabi naikkan atas unta besar tu, yang tua tu. Tapi Nabi kata, aku akan naikkan engkau atas seekor anak unta betina. Maka dia bukan heran lah, anak unta yang betina pula tu, kecil tu kan. Dia kata, ma asna'u biwaladin nuqa. Apa yang aku boleh buat? Maknanya aku boleh naik ke ya Rasulullah anak unta betina yang kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wa hal talidul iblu illa nuqa. Bukankah unta tu memang lahir daripada unta betina? Kau faham tak maksud Nabi cakap ni? Macam tak faham aja, tengok aku. Nabi gurau ni, tuan-tuan tak ketawa pun. Allahu Akbar. Maknanya apa Nabi kata? Orang tu heran, macam mana ya Rasulullah? Dengar ayat tu betul-betul. Nabi kata, bukankah setiap unta itu daripada apa? Unta betina, betul tak? Beda, faham? Maknanya unta yang besar tu yang Nabi nak naikkan orang tu pun asalnya anak unta daripada unta betina. Maknanya gitu. Faham tak? Betul lah Nabi, walaupun Nabi gurau begitu, tapi betul, bukan mengarut macam kita mencarut lagu. Ni dah tua-tua kita dengar kat kedai kopi mencarut.
Sambil medang tu mencarut. Allah, pada tua-tua. Budak-budak dengar lagi. Kadang-kadang aduh, janganlah. Ni salah satu adab, tak ada adab lah. Lagi daripada anak-anak, tahan-tahan lah sikit dulu. Lagi-lagi mak bapak kan. Kalau anak lepas geram ke, tunggulah anak masuk bilik ke, anak tak ada dalam rumah baru. Ini kena macam-macam sebut dah, macam apa, akau tu. Akau kalau marah lain macam kan, semua keluar, betul tak? Dia tak kira apa. Jadi kita orang Islam cukup berbeza. Tak boleh macam tu. Adab, akhlak ni sampaikan begitu, akhlak begitu tinggi. Nabi ditugaskan, Nabi diutuskan ini untuk menyempurnakan akhlak yang baik, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka barulah faham. Begitu juga dengan seorang nenek tua, betul. Bila Nabi bergurau, nenek datang, ya Nabi-mu, ya Rasulullah, doakan aku masuk syurga ya. Nabi kata, dah, orang tua orang masuk syurga. Balik nangis dia. Balik, Nabi kata begitu. Nabi pun dia panggil para sahabat lain, bagi tahu nenek tu masuk syurga, tapi dalam keadaan muda, tak jadi tua. Oh, faham. Lepas tu ketawa balik. Yang besok tuan-tuan ni saya jumpa kat syurga ni, insya-Allah. Muda-muda aja saya tak kenal. Sebab dah tua ni kan. Besok kat syurga dia akan jadi muda-muda semua, handsome. Haji kan. InsyaAllah doa Allah Ta'ala kita jumpa di syurga. Kita minta memang jumpa tuan-tuan balik, jumpa kat dulu kat Kota Warisan ni, tapi dulu rambut dia putih. Kada hunna abkara urban atraba. Kalau perempuan tu semuanya dalam syurga, dara-dara belaka. Orang kampung saya tu anak dah 6 pun namanya dara. Ada. Pakcik saya dah bercucu, dipanggil wak bujang juga. Status kamu apa? Berkahwin, tapi panggil bujang. Itu istilah kita lah kan. Gelaran. Nabi juga pernah gelar panggilan. Nabi lakap sahabat ada. Abu Hurairah daripada Nabi. Anas bin Malik, Nabi gelar apa? Panggil ya Nabi yang punya 2 telinga. Nabi panggil Anas bin Malik gitu. Ya Zul Uznain, Nabi panggil. Apa maknanya? Wahai yang punya 2 telinga. Pada orang lain pun telinganya 2, betul. Tapi Nabi kenapa panggil dia wahai 2 telinga? Sebab Anas bin Malik ni cekap. Sekali dengar arahan, dia boleh tangkap. Apa-apa aja dia kuat hafalan dia. Sampai Nabi gelar dia wahai yang punya 2 telinga. Sebab kecekapan pendengaran Anas bin Malik ini. Jadi gelaran yang Nabi beri itu semuanya apa? Sesuai, tepat, dan tidak menyentuh ataupun tidak menyakiti para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala sebut, tegaskan di sini bahawa sesuatu yang bernyawa tidak akan mati. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjala. Sesuatu yang bernyawa itu tidak akan menemui kematian kecuali dengan izin Allah Taala. Sama juga engkau, sama juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu dalam peperangan Uhud, Nabi tidak terbunuh dan tidak pun mati dalam peperangan Uhud. Allah dah tetapkan Nabi mati di rumah Aisyah, bukan mati dalam peperangan. Yang mati dalam peperangan pun ada kelebihannya masing-masing sebagai syahid, tuan-tuan. Sebab itu kita ni sama ada kita ni orang yang keluar ke tidak, berjuang ke tidak, kematian tetap akan sama. Jangan takut, tuan-tuan. Dalam kita menegakkan kebenaran ni, takut nanti tak. Di mana-mana mati itu Allah Ta'ala memang dah tetapkan. Kitabam muajjala, waktu yang telah ditentukan. Jadi kita tak usah bimbang hati-mati. Kita tak ke mana-mana pun mati, betul tak? Kat rumah pun boleh mati, di masjid dan minta mati dalam keadaan suasana apa? Suasana ilmu macam ni, seronok ya. Mati dalam beribadah. Jihad sekarang ni adalah melawan hawa nafsu, nak melangkah datang ke surau ni, masya-Allah, bukannya senang ya kalau betul dengan tengok hoki wanita lagi. Aku tengok juga tadi, kita tengok anak buka tengok hoki. Nak mujahadah tu, nak lawan tak tengok tu. Bukan senang. Lawan pula Singapura. Yang kita tengok Malaysia punya pakai juga tu kan. Dia pakai skirt pendek tu, dia pakai yang sarung biru pakai.
Ada yang pakai tudung juga tu. Adalah jugalah kan. Tak nampak lah betul kulit. Tengok Singapura punya, negara-negara lain. Ni nak mujahadah ni, nak lawan, nak datang. Tapi datang ramai, alhamdulillah. Sebab apa? Sukan ni siang tadi. Dah tengok. Jadi lawan balik, lawan hawa nafsu. Langkahkan kaki datang surau ni, hapuskan satu dosa, naikkan satu darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud kita kena sentiasa apa? Counter balik. Aku buat dosa tadi ni, buat saya tengok macam ni tak elok. Istighfar balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat amalan-amalan yang dapat apa? Membangkitkan rasa kita cinta pada Nabi, ataupun dapat menghapuskan dosa kita yang banyak ini, tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itulah mungkin, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala tempatkan kita ni mati dalam keadaan orang-orang yang dalam keadaan jihad, dari makna yang saya sebut tadi. La hijrata ba'dal fathi walakin jihadun waniyatun. Jihad kita melawan hawa nafsu ni. Dapat mati syahid, mati syahid sekurang-kurangnya mati dalam husnul khatimah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum. Ada apa-apa? Setengah minit? Iya tuan. Iya. Okey. Ya betul. Saya mauquf soalan tu. 2 minggu lagi saya jawab, insya-Allah. Yang Rasulullah sebut ummati, Nabi sebut. Saya tak, hadis tu saya tak anukan kesahihannya, wallahu a'lam. Saya pun tak pasti. Nanti saya tengok, insya-Allah. Tapi banyak riwayat begitu. Betul. Nabi sebut di ayat dia apa? Di antara Nabi sebut solat, betul. Sembahyang, nisa, perempuan, Nabi sebut ketika akhirnya. Kemudian ummati tu. Ada yang mengatakan itu cerita Syiah ya. Syiah mencerita. Saya wallahu alam, nanti saya tak pernah jawab. Sangat salah. InsyaAllah akan datang ya. Saya akan cuba cari, ataupun kalau tuan-tuan ustaz saya boleh bagi jawapan, nanti boleh tanya. Jadi saya akan bawa isu tu, insyaAllah saya akan bawa 2 minggu lagi. Saya pun tak pasti kesahihan hadis itu. Sama ada cerita Israiliyat ke, okey, hadis dhaif ke, sahih ke, dan sebagainya. Saya tak berani lagi nak jawab, insyaAllah. Ini saya minta maaf, akan datang ya. Ingatkan tu, isu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda dia sayang dengan umat dia, sampaikan dia sebut betul ummati, maksudnya beri peringatan sentiasa kita ni umat Muhammad sentiasa berwaspada, insya-Allah. Sekarang macam-macam kan, sikit-sikit Syiah kan. Bahaya. Kalau betul tak apa kan. Insya-Allah. Ya tuan. Okey. Okey. Syiah, okey. Nabi tak sebut itu. Okey. Dalam khutbah lah. Ya. Khutbah Jumaat Negeri Selangor. Sebab itulah, sebab saya tak baca khutbah negeri punya. Buat khutbah sendiri. InsyaAllah saya tengok balik. Khutbah baru ni ya? Serdang. Haji, khutbah yang baru ni tu Ustaz? Tak ada, bukan Ustaz? Bukan. Daripada madrasah ya. Mungkin insya-Allah. Betul ya, itu betul-betul dari bertuan daripada khutbah tadi. Dalam Sahih Bukhari ya. Ya, dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya tengok balik hadis tu. Ada rumah tu ada kitab Fathul Bari ada. Insya-Allah saya akan tengok balik. Ya. InsyaAllah. Ada apa kita tak ada ya? Okey, setakat itu saja. InsyaAllah kita bertemukan pada masa akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.